إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibah mubarakah min indillah tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair amma ba'. Para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pada pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama menyambung kembali kuliah Al-Quran, kuliah tajwid kita. Insya-Allah siapa yang ada kitab tajwid boleh buka kitab tajwid insya-Allah di halaman yang ke 121. 121. Sebelum tu, marilah sama-sama saya mohon untuk para jemaah sidang penonton berikan respon di ruang komen. Adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Nyatakan lokasi anda di mana, dan kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahdina as-siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Baik para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, bersama-sama dengan saya pada pagi ini alhamdulillah Puan Siti Hajar Muhammad Nazir, Zaimah Ismail, Roslin Hamzah, siapa lagi? Nur Siha Mahmud,
Puan Rehan Roslan dan Puan Norma Rahim. Kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon yang diberikan. Jelas, di Kajang pun jelas, alhamdulillah. Saya percayalah di tempat-tempat lain pun insya-Allah semua jelas. Okey. Kalau semua telah bersedia, insya-Allah siapa yang belum tekan butang like, butang love, butang share, tekan butang like, butang love sebagai tanda sokongan, sebagai tanda kasih terhadap Al-Quran. Tekan butang share untuk kita berkongsi siaran kita ini dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Mudah-mudahan mereka dapat manfaat belajar bersama-sama dan kita mendapat manfaat pahala kerana berkongsi kebaikan. Tidak susah, hanya tekan butang like juga. Butang like dan juga butang like, love dan juga butang share. Okey, kalau semua dah bersedia, saya sharekan di skrin saya. Itu dia ayat muka surat 121 surah 121 kitab tajwid Al-Quran. Siapa yang ada kitab boleh keluarkan kitab. Jadi kitab tajwid Al-Quran muka surat 121. Siapa yang tak ada boleh tengok di skrin yang saya sharekan. Harga kitab ni kalau untuk satu naskah ni, satu set yang pertama ni, jilid yang pertama harga dia RM80. Kalau beli 2 jilid, iaitu satu set jilid 2 jilid, harga dia RM145. Okey, jimat sikit lah kat situ ya. InsyaAllah kita untuk ilmu ni, kalau kita dapat laburkan sikit keuangan kita ni, insyaAllah mudah-mudahan ianya adalah berbaloi insyaAllah. Okey, kalau semua dah bersedia, kita mulakan pengajian kita insyaAllah. Selamat datang Puan Azizah Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 121 alif taknis. Sekarang kita masih lagi dalam bab huruf Al-Quran. Tengok, huruf Al-Quran ni benda yang simple bagi kita. Kita tahulah alif sampai ya. Siapa yang tak kenal huruf? Tapi perbincangannya mengambil masa sehingga berminggu-minggu. Maknanya yang kita tahu 29 huruf alif sampai ya tu, rupanya ada lagi huruf-huruf yang lain yang kita mungkin jarang dengar, tetapi ia adalah satu ilmu yang sekurang-kurangnya kita dapat tahu dan kita pernah dengar ataupun kita pernah belajar. Okey, tengok alif taknis. Alif taknis iaitu alif yang menunjukkan makna bagi muannas. Kalau kita tengok pada ayat fa'arahul ayatal kubra, al-kubra tu alif yang selepas ya, atas ya tu, ini namanya alif taknis. Kalau kita nak tahu macam mana dia alif taknis, tengok dia kalimah sebelumnya tu ada kalimah ayah. Ini kalimah menunjukkan makna muannas kan, sebab dia ada ta marbutah, maka alif yang sesuai pada kalimah selepasnya ialah alif taknis, bentuknya macam tu. Jadi ini namanya alif taknis. Okey. Kemudian ada alif ziyadah, iaitu alif yang ditambah sahaja. Dia tak ada fungsi pun pada bacaan, tapi dia kena ada pada tulisan. Tapi pada bacaan dia tak ada. Contoh mi'atu habbah. Mi'atu habbah. Kita tengok ni ni hamzah bukan alif. Jadi alif ni dia tidak ada fungsi pada, dia tidak ada memberi kesan apa pun pada bacaan kita. Tapi dia tetap kena kekal ada. Sebab pada sebab tu kita nak beritahu bahawa Al-Quran ini dia bukanlah suatu kitab yang direka-reka oleh manusia. Kalau ianya satu kitab rekaan manusia, maka kita akan tulis mengikut logik bacaan kita. Kalau kita kata mi'atu habbah, apa kena-mengena dengan alif tu, maka tak perlulah tulis alif. Tetapi Al-Quran ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah kepada Jibril, dan Jibril mengajarkan kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Begitulah kaedah penulisannya, kena ada alif. Maka alif yang pada kalimah mi'atu habbah itu dinamakan alif tambahan ataupun alif ziyadah. Okey. Apa lagi? Iaitu ada alif mubdalah. Alif tukaran daripada tanwin mansub ketika waqaf. Baginya ada 3 keadaan. Okey, kita tengok sama ada. Yang pertama, tukaran daripada tanwin mansub. Maksud tanwin mansub tu ialah baris 2 di atas. Tanwin ni maksudnya baris 2. Mansub dia akan membaris ataskan kalimah tersebut yang berakhir dengan alif. Kalau kita tahu kat sini biasanya berlaku pada hukum mad iwad.
Ya, jadi alif tu namanya alif mubdalah. Ditukarkan baris dua kepada satu. Jadi raqiban daripada raqiban kepada raqibah. Okey. Kemudian tukaran daripada tanwin mansub yang berakhir dengan hamzah. Wanisaan kan? Di manakah alif tu? Jadi alif tu diletakkan selepas hamzah ini. Dia tiada pada tulisan tetapi ada pada bacaan. Dia berbeza dengan atas tadi. Yang mi'atu tadi dia ada pada tulisan. Pada tulisan dia ada, bacaan tak ada. Yang ni pula bacaan ada, tulisan tiada. Jadi kalau ada pun alif selepas hamzah tu dinamakan alif mubdalah. Okey. Sebab tu dalam kalimah ni ada di kalangan ulama yang mengatakan kalau kita wakaf berhenti pada wanisaa boleh berlaku hukum mad badal. Ada kata mad badal, ada pendapat ulama lain kata ini mad iwab. Jadi dua-dua tu ada alasan. Kalau yang kata mad badal, alasan dia kerana alif selepasnya tu ada alif mubdalah. Alif yang ditukar baris dua tu. Ada yang kata, dan juga boleh dikatakan juga huruf hamzah mendahului huruf mad. Pun boleh juga, itu alasan-alasan yang kata mad badal lah. Okey. Baik, ini alif mubdalah. Kalau selepas hamzah, dia tak ada pada tulisan. Jangan cari mana ustaz, tak jumpa pun alifnya. Alif tu ada pada bacaan tetapi tiada pada tulisan. Dinamakan alifnya alif mubdalah. Boleh ke boleh semua? Kalau tak faham tu tak apa. Saya tak paksa. Ini sekadar maklum saja, tahu dan kita pernah dengar saja ya. Baik. Kemudian alif mubdalah juga, iaitu tukaran daripada tanwin mansub yang berakhir dengan ya. Contoh musallan ni, dia tak ada alif ni. Maka ya ni, baris dua ni, dia selepasnya tu ya ni digantikan dengan alif. Jangan baca musallai. Musallai salah. Musallan pun salah. Kena letakkan alif selepasnya. Juga alif mubdalah ini tiada pada tulisan tetapi ada pada bacaan. Beza dia kalau kat sini, atas ni, ini hamzah, berakhir dengan hamzah. Yang ni bukan berakhir dengan hamzah. Dia balik akhir dengan baris dua. Tetapi selepas baris dua tu ada bentuk ya. Maka ya itu adalah gantikan dengan alif, iaitu alif mubdalah. Baik, itu alif mubdalah. Ada tiga keadaan lah. Raqiban ini macam ni, wanisaan dan musallan. Tapi ketiga-tiga bentuk alif mubdalah ni dia baris dua di atas. Baik, kita teruskan. Alif mufakhamah. Alif mufakhamah ni apa? Iaitu alif yang dibaca secara tafkhim. Maknanya dibaca secara tebal. Alif yang dibaca secara tebal, tafkhim. Kerana sebelumnya ada huruf tafkhim. Macam contoh faqala, alif ni ditebalkan bunyinya kerana selepasnya terdapat huruf tafkhim. Huruf qaf ni huruf tafkhim, huruf yang tebal. Maka bunyi alif pun jadi faqa, bunyi pun tebal. Kalau kita ditanya oleh anak-anak, cucu, kawan-kawan, kita tak tahu, kita kata alif sajalah. Tapi kalau ada orang yang menjawab, contoh kita tanya ni alif apa ni maka ada orang jawab ini alif mufakhamah. Kita jangan terkejutlah. Maknanya orang yang jawab tu adalah orang yang belajar. Dia tahu alif ni alif tafkhim, alif tebal. Maka dia sebut alif mufakhamah. Okey? Kalau ada yang menjawab alif ni adalah alif mufakhamah, maknanya orang ni orang jenis belajar, orang tahu. Kalau sekadar jawab ini alif, itu maknanya orang ni dia tahu juga huruf tu, nama huruf. Cuma secara detail dan tepat dia belum tahu lagi. Baik, teruskan. Itu alif mufakhamah. Seterusnya alif saghirah mabtuhah. Ini semua nama-nama huruf. Alif saghirah, alif kecil, mabtuhah, melintang.
dijadikan sebagai tanda ataupun alamat bagi baris fathah. Alif mabtuhah sughra. Fa'adalaka ni mana dia? Ni. Baris ni, baris fathah ni. Baris fathah ni asalnya adalah alif yang dilintangkan, alif kecil yang dilintangkan. Dia jadilah baris atas. Jadi maknanya baris fathah itu, baris fathah, baris atas yang di atas huruf-huruf ni, baris-baris ni asalnya adalah alif saghirah mabtuhah. Alif kecil yang dilintangkan. Okey, itu nama huruf juga rupanya. Saya pun baru tahu. Kemudian alif jawfiyah, kerana makhrajnya tempat keluar adalah jauf, rongga. Ini alif jauf lah, alif yang keluar pada rongga huruf a, i, u. Tu semua tu adalah huruf-huruf yang keluar pada rongga mulut kita. Alif fasilah, iaitu alif yang memisahkan dua hamzah. Alif fasilah hanya wujud pada lafaz, tidak ada pada tulisan. Maknanya dia ada pada sebutan. Pada tulisan kita tak jumpa alif tu. Sama macam kes yang ke atas tadi. Alif fasilah juga dikenali sebagai alif fasl, alif pemisah. Iaitu pada kalimah anzartahum, bacaan bagi mereka yang membacanya secara idkhal, iaitu memasukkan alif antara dua hamzah tersebut, sama ada selepasnya dibaca secara tahqiq atau tashil. Okey. Ini kalau orang belajar qiraat. Kalau dia belajar qiraat, dia tahu pada kalimah anzartahum ada beberapa kaedah bacaan. Saya jelaskan. Kalau kita cari mana di antara dua hamzah ni ada alif, memang tak jumpa. Sebab pada tulisan tidak ditulis. Tetapi dia ada pada bacaan. Macam mana? An. Dia baca panjang. Bila baca tu maknanya ada alif selepas hamzah. Jelas tak? Jadi hamzah yang pertama selepas tu ada alif. Jadi dia akan baca panjang pada hamzah yang pertama. An. Itu namanya bacaan tahqiq. Memanjangkan hamzah yang pertama dan dijelaskan bunyi dua hamzah itu. An. Idkhal ni maksudnya dibaca dua harakat. Okey, idkhal ni dibaca dua harakat. An. Ataupun itu namanya dibaca secara tahqiq ataupun dibaca secara tashil. An. Tetap panjang dua harakat. Ada alif di antaranya. Hamzah yang kedua tu bunyi tashil. Anzarut. Macam tu. Pelik kan? Kalau kita belum, orang kata, mendalami Al-Quran sehingga ke tajuk-tajuk qiraat, bacaan-bacaan Al-Quran, memang kita rasa macam pelik lah. Tapi kalau orang yang belajar Al-Quran, dia terus belajar sampailah dia belajar ilmu-ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat, pada kalimah anzartahum itu ada banyak bacaan. Di antaranya dibaca dengan idkhal, iaitu memanjangkan hamzah yang pertama. Maknanya diletakkan alif di antara dua hamzah tu. Bila diletakkan alif di antara dua hamzah tu pada Quran kita, tak nampaklah. Sebab dia baru diletakkan. Maknanya dia ada pada bacaan dia dibaca panjang. An. Jadi baca panjang dua harakat. Idkhal tu dua harakat. Jadi memang kita tak jumpa pun. Tapi dia ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Okey. Ataupun itu bacaan tahqiq. Anzartahum. Kalau bacaan tashil, anzartahum. Habis. Perhatian, ulama telah menamakan ataupun menyandarkan hak kepada beberapa gelaran bergantung kepada peranannya atau keadaannya. Jadi huruf ha ni pun ada banyak jenis sebutan dia. Kalau tadi alif, tadi kita ada alif mubtalah, ada alif mabtuhah, ada macam-macam alif, bunyi alif, nama-nama alif. Kali ni pula huruf ha. Okey.
Huruf ha pun ada dinamakan dia ha dhamir. Ha dhamir, iaitu ha ganti nama gelaran diri yang ketiga untuk muzakkar. Innahu, hu tu membawa maksud dia, sesungguhnya dia hakimun, maha yang menghukumkan, maha adil dalam hukumannya, alim lagi maha mengetahui. Dia tu siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu. Jadi kalau kita, sebab tu kalau kita bicarakan tentang hukum maksilah, kan kat sini ada hukum maksilah. Dia berlaku pada huruf ha dhamir. Inilah dia ha dhamir. Itu namanya ha ni dinamakan ha dhamir. Baik, seterusnya. Itu yang pertama ha dhamir. Yang kedua ada ha kinayah, iaitu gelaran lain bagi nama ha dhamir. Boleh juga selain daripada kita bagi nama dia itu ha dhamir, juga gelaran lainnya ialah ha kinayah. Jadi kalau ada orang cakap ha kinayah pun betul juga. Baik, kemudian ha usakt. Ni ha saktah. Yang masuk di akhir kalimah tertentu yang tidak mempunyai makna yang tersendiri. Ha saktah ada 9 tempat dalam Al-Quran, iaitu pada kalimah-kalimah berikut. Baik. Ni hak saktah ni dia letakkan di hujung-hujung kalimah, kan? Hujung-hujung kalimah. Contohnya ada dalam bacaan kita ya, ada 9 tempat yang memang dia dah letakkan dah huruf ha-nya. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 259, lam yatasannah. Ha ni namanya ha usakt. Ha usakt. Kalau orang belajar qiraat pun dia akan tahu ini namanya ha ni apa, ha saktah. Ha saktah ni dia bukan hanya berlaku pada kalimah-kalimah ni, tetapi ada seorang lagi imam namanya Imam Yaqub. Imam Yaqub ni dia banyak, dia pada setiap lafaz jamak takhir, pada setiap lafaz kalimah-kalimah jamak takhir, dia akan mengakhiri bacaan dan kalimah itu dengan ha usakt. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimah al-alamin, kalau kita belajar bahasa Arab, membawa maksud sekalian alam. Maknanya banyak alam. Semua alam. Al-alam. Kalau satu je, al-alam. Kalau dua, al-alaman. Dua alam. Okey. Kalau banyak alam, al-alamin. Maka, bagi Imam Yaqub, dia baca macam mana? Alhamdulillahi rabbil alaminah. Ada bunyi nah. Itu namanya ha tu. Ha di ujung tu namanya ha saktah. Dia macam-macam nama ha ni. Tadi kita sebelum ni kita cerita ada nama ha dhamir, ada ha kinayah, ada ha saktah. Ha saktah ni berada di hujung-hujung kalim. Kalau bacaan kita memang dah sedia adalah. Kena tengoklah surah Al-Baqarah ayat 259, surah Al-An'am ayat 90, fabihudahu muqtadih. Surah Al-Haqqah ayat 19, iqra'u kitabiyah. Surah Al-Haqqah ayat 20, anni mulaqin hisabiyah. Yang ya kitabiyah, hisabiyah, maliyah, sultaniyah. Ini semua adalah kalimah-kalimah yang diakhiri dengan huruf ha. Yang ha itu namanya ha usakt. Ha usakt. Okey? Habis. Okey. Jadi nak cerita tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, pelajar-pelajar nampak macam pelik lah, berat lah ustaz nak tahu banyak sangat nama. Tak apa. Ini saya bukan suruh hafal. Kalau dapat hafal, alhamdulillah. Kalau tak hafal pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu. Dan kita pernah mendengar. Kita pernah belajar nama-nama huruf ini.
Okey, nak cerita nama huruf ni berbagai-bagai nama, nak cerita gitu. Baik, itu namanya hak ussak. Ada juga hak namanya hak taknis. Hak taknis menunjukkan makna muannas. Kalau kita belajar bahasa Arab ada tak taknis kan. Hak taknis juga dikenali sebagai tak taknis. Kadang-kadang ditulis dengan tak marbutah dan kadang-kadang ditulis dengan tak maftuhah. Inni wajadtu mura'atan. Ta ni namanya tak hak taknis. Boleh dinamakan tak taknis, boleh dinamakan hak taknis. Itu ganti nama perempuan, muannas. Setiap kalimah isim yang menunjuk kepada keadaannya itu muannas ataupun perempuan, maka diletakkan tak bulat, ada titik tu, tak bulat. Macam ni lah, imra'atan. Okey, ni namanya selain daripada nama tak taknis, dinamakan juga hak taknis. Sebab masa berhenti dia jadi huruf ha. Wajadtum ra'ah. Ra'ah jadi huruf ha. Baik, itu namanya hak taknis. Kemudian ada ha iwad. Ada ha iwad, iaitu hak sakinah, ha yang mati, yang masuk menggantikan alif pada ma istifhamiyah. Ma istifham bagi riwayat Al-Bazzi secara khilaf ketika waqaf. Jadi ini melibatkan qiraat, bacaan-bacaan. Kita ni, bacaan kita ialah bacaan Hafs daripada Asim. Okay, riwayat Hafs daripada Asim. Ada riwayat lain, cara bacaan lain, iaitu bagi bacaan riwayat Al-Bazzi. Dia ni membaca pada kalimah amma ni, contoh amma ada alif kan, dia gantikan kepada huruf ha. Maka ha yang dia gantikan daripada alif itu, ha ni dinamakan ha iwad. Ini bagi bacaan siapa? Riwayat Al-Bazzi. Kalau kita tak adalah jumpa ha ni, sebab bacaan kita tak dibaca dengan ha. Bagi bacaan kita baca dengan alif. Tapi nak bagi tahu, kalau ada riwayat lain, bacaan lain, iaitu bacaan Imam Al-Bazzi, dia gantikan alif ni dengan huruf ha, maka dinamakan ha itu ha iwad. Ini berlaku pada surah Ibrahim ayat yang ke-10. Okey tuan-tuan. Dah pening dah. Macam-macam ada. Macam-macam nama huruf ada. Jadi kesimpulan dia. Ni nak habis dah ni. Dah kesimpulan dah ni. Kesimpulannya, huruf hijaiyah tu kita tengok. Huruf hijaiyah tu, dia ada huruf yang asli, ada yang far'i. Huruf-huruf. Saya nak beritahu, kita baca Quran, kita akan nampak banyaknya susunan-susunan huruf. Maka di antara banyak-banyak susunan huruf yang kita tengok dalam Al-Quran itu, dia ada yang asliyah dan ada yang far'iyah. Yang asliyah tu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ini adalah huruf-huruf asliyah. Adapun yang dinamakan huruf-huruf far'iyah, alif ni, kalau kita alif je lah. Tapi dia ada lagi alif mufakhamah, ada alif mumalah, hamzah ada hamzah musahalah, sad ada sad musyammah, lam ada lam mufakhamah, nun ada nun mukhfah, mim ada mim mukhfah, ya ada ya musyammah. Ini orang kata pecahan kepada huruf-huruf ini. Kalau tak hafal yang ni pun tak apa, sebab saya pun bukan hafal sangat pun. Cuma tahu dan pernah belajar saja. Yang ini penting sebab ini yang asli. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan semua yang bersama-sama menonton, yang belajar tajwid pada hari ini, dah tahu dah nama-nama huruf ni. Sebab kalau tak tahu macam mana nak baca Quran. Dan inilah mengenal huruf-huruf asliyah inilah kita akan perkenalkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita di permulaan
pengenalan mereka terhadap Al-Quran. Jadi mereka nak kenal Al-Quran tu, mula-mula kita akan ajar dia huruf-huruf asliyah ini. Habis bab huruf. Panjang cerita huruf ni. Sekarang kita masuk ke muka surat berapa tu? Muka surat 125. Muka surat 125, siapa yang ada kitab? Okey, kalau yang ada yang baru join, selamat datang. Anizah Omar, Farah Ilani, yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak cerita, kita ni baru belajar nama-nama huruf, banyak yang kita tak tahu kan. Jadi sebab tu jangan orang kata, alah ustaz, saya dah belajar ni Quran ni dah lama dah ustaz. Nama-nama huruf dia pandang remeh je, pandang rendah je. Nama-nama huruf takkan tak tahu. Rupanya banyak lagi nama-nama huruf yang kita tak tahu. Saya sebut tadi nama-nama macam pelik-pelik tadi, yang far'iyah tadi. Nak cerita bahawa ilmu Al-Quran ni sangat luas, seperti mana yang Farah bagi tahu tadi lah. Baik, kita teruskan. Nuqat. Nuqat ni apa? Titik-titik. Tadi kita cerita tentang bentuk huruf tu, nama-nama dia. Ni titik-titik pun ada. Titik-titik dalam huruf, pada huruf-huruf itu. Baik, saya nak bagi tahu. Makna nuqat pada bahasa iaitu titik-titik. Titik-titik yang ada pada ba, ada titik bawah, ta ada titik 2 di atas, sa ada titik 3 di atas, jim ada titik 1 di bawah. Baik, titik-titik yang masuk pada huruf hijaiyah. Kita cerita tentang nuqat ni, tentang titik-titik tadi. Ulama membahagikan nuqat, iaitu titik-titik yang masuk pada huruf hijaiyah, kepada dua bahagian, iaitu nuqat i'rab dan nuqat i'jam. Okey, titik-titik i'rab dan titik i'jam. Apa dia titik i'rab itu? Nuqat i'rab iaitu titik-titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi menunjukkan sama ada huruf tersebut berbaris ataupun sukun ataupun bertasydid dan sebagainya. Namanya nuqat i'rab. Ulama mengatakan bahawa nuqat i'rab telah dimulakan oleh Abu Aswad Ad-Duwali dengan perintah Ziyad bin Abu Ziyad, pemimpin Basrah pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, iaitu pengasas kerajaan Bani Umayyah. Apa dia? Titik i'rab ni ialah baris lah. Bagi kita kata sebut baris lah, senang. Nuqat i'rab. Baris atas, baris bawah, baris depan, tanda mati, tanda sabdu dan macam-macam tanda-tanda tu. Tanda-tanda pada baris-baris huruf-huruf itu namanya nuqat i'rab. Okey, kita kata baris lah, senang, baris. Yang kedua, nuqat i'jam. Apa dia nuqat i'jam? Iaitu titik-titik yang masuk pada huruf bagi membezakan antara huruf-huruf yang sama rupa. Seperti contoh ba, titik 1 di bawah, ta, titik 2 di atas, sa, titik 3 di atas, sad, beza dengan dot, dot ada titik di atas, ta dengan za, za ada titik 1 di atas. Tu nak membezakan huruf-huruf yang sama bentuk, letakkan titik dia. Sebab asalnya Al-Quran itu pada zaman Nabi SAW dituliskan huruf-huruf yang tak ada titik i'jam ni, tak ada. Kalau dia buat mangkuk, orang Arab tahulah, sebab dia dah biasa menulis, membaca menggunakan perkataan-perkataan dan huruf-huruf yang tiada titik. Kita ni cuba tak letak titik, kelang kabut. Ini ba ke, ini ta ke, ini sa. Kalau jim tu ini jim ke, ini ha. Kalau ta tu ini ta ke, ini za. Maknanya kelang kabutnya kita sebab tak tahu titik tu, huruf tu. Maka berlakulah revolusi dalam penulisan Al-Quran. Maka pada zaman ni, zaman Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim, dengan perintah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, iaitu pemimpin Iraq pada zaman Khalifah Abu Malik bin Marwan,
khalifah keempat daripada kerajaan Bani Umayyah, telah memerintahkan kepada Yahya bin Ya'mar ni. Siapa dia? Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi, pemimpin Iraq waktu tu, telah ni pemimpin khalifah yang keempat Bani Umayyah. Dia perintahkan kepada Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim untuk letakkan sesuatu tanda membezakan di antara batasa, membezakan jim dengan ha, membezakan ta dengan za, membezakan sad dengan dad. Maka mereka fikir macam mana nak bezakan ni, maka diletakkan titik-titik itu. Maka titik-titik itu dinamakan nuqat i'jam. Okey? Boleh semua? Ini berlaku pada zaman khalifah yang keempat, Khalifah Abdul Malik bin Marwan lah. Siapa nama pemimpin waktu tu? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni kalau kita baca kisah-kisah sirah-sirah dia, agak menyedihkan jugalah. Dia ni antara pemimpin yang agak zalim lah, nak cerita macam tu lah. Tapi dari keganasan dia tu, ada sumbangan dia yang besar terhadap Islam, iaitu dia telah memerintahkan kepada ulama Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim untuk meletakkan ni nuqat i'jam. Ini berlaku pada zaman ni lah, Khalifah Abdul Malik ni. Kemudian yang baris-baris tu dia berlaku pada pemimpin Basrah zaman Khalifah Muawiyah. Iaitu siapa yang mulakan? Abu Aswad Ad-Duwali. Okey. Nuqat i'rab berlaku lebih dahulu. Maknanya baris dulu. Masa ada baris tapi titik tak ada lagi. Berbanding nuqat i'jam, kerana zaman Abu Aswad Ad-Duwali lebih awal daripada zaman Yahya bin Ya'mar dan Nasr bin Asim. Nuqat i'rab telah berubah dan bertambah kerana ulama nuqat, ulama yang meletakkan tanda-tanda ni, sering berusaha dalam memperindahkan mushaf Rasam Osmani. Ni nak kata, kita kata nak dia berlaku revolusi dalam Al-Quran. Daripada tak ada baris, tak ada titik, kemudian ada baris, kemudian ada titik, ada tanda-tanda sabdu dan sebagainya. Sampai hari ni Quran tu siap ada warna lagi. Warna ni maksudnya apa, warna ni maksudnya apa, warna sekian maksudnya apa. Ini namanya revolusi dalam penulisan Al-Quran. Okey. Nuqat i'rab telah berubah, bertambah kerana ulama nuqat. Okay. Pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah telah muncul Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat perubahan terhadap nuqat i'rab. Al-Khalil ni macam nama anak saya yang ke-8 yang baru ni, nama Muhammad Khalil ni nama. Muncullah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa dia buat? Dia buat pembaharuan lagi pada nuqat i'rab, pada baris-baris dan tanda-tanda itu. Dia berlaku lagi evolusi tambahan lah. Baik, huruf hijaiyah yang menerima ataupun dimasuki nuqat i'jam, titik-titik tu dinamakan huruf mu'jamah. Huruf mu'jamah iaitu ada 15 huruf. Ini huruf-huruf yang ada titik lah. Apa dia? Batasa, jim, kha, zal, zai, shin, dad, za, ghain, fa, qaf, nun, ya. Kan? Ini semua adalah huruf-huruf yang ada titik, dinamakan huruf mu'jamah, huruf mu'jam. Baik, perhatian, ya termasuk dalam kumpulan huruf mu'jamah, huruf yang menerima nuqat i'jam. Namun begitu, dalam Al-Quran, ya yang diletakkan titiknya jika berada di hujung kalimah, sama ada bersambung dengan huruf sebelumnya atau tidak, berbaris ataupun tidak, dan ketika berada di tengah kalimah jika tidak bersambung dengan huruf selepasnya kerana sudah dikenali. Bentuk ya ni sama ada diletakkan titik ke, tak letak titik ke, kita tahu dah itu huruf ya. Sebab memang kita nampak bentuk dia macam tu. Kan? Contoh, wajib. Ya ni tak ada titik. Tapi kita tahu tak itu ya? Kita tahu sebab bentuknya macam tu, kita tahu dah ya. Walaupun tak ada titik. Wa ita izil. Ya ni
Ini berada di hujung perkataan. Ini pun berada di hujung perkataan, hujung kalimah. Kemudian huruf ya lin. Ya lin ni ialah ya yang mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris atas. Zawai adlin. Haza syai. Ya lin pun sama juga, tak ada titik. Ini ya yang berada di hujung kalimah, tak ada titik. Ya lin pun tak ada titik. Okey, kemudian apa lagi? Ya mutaharrikah, ya yang berbaris hujung kalimah. Fahiya yauma fahiya. Ni huruf mat. Ya yang berlaku pada huruf mat. Ini ya yang berlaku pada huruf lin. Ini ya yang berbaris, dia berada di hujung kalimah. Fahiya. Kalau huruf ziyadah min nabail, ya ni sekadar kata huruf tambahan sahaja. Dia tak ada berfungsi, tidak memberi kesan pada bacaan. Nabail, min nabail. Okey. Kita teruskan. Perhatian. Okey. Pada hakikat terdapat beberapa huruf mu'jamah yang berlaku khilaf padanya dari segi bilangan titik dan tempat ianya diletakkan. Untuk maklumat lanjut, sila lihat mushaf riwayat Warash. Yang kita guna sekarang ni adalah Quran ataupun mushaf riwayat Hafs. Ada lagi jenis Quran yang lain, iaitu Quran riwayat Warash. Kalau kita pergi ke negara Arab, pergi ke negara yang mengamalkan bacaan Warash di sebelah Afrika ataupun sebelah Algeria, ataupun Quran ni juga boleh dapati di Madinah ataupun di Mekah, di kedai-kedai buku. Saya nak mushaf Warash. Dalam mushaf Warash, keadaan titik pada huruf mu'jamah ni dia lain sikit. Kita tengok cara tulisan hurufnya tu, titik-titiknya lain. Jadi jangan kita terperanjat lah. Jangan kata ini Quran cetakan mana ni, kan Quran sesat ke apa. Memang begitu. Kalau Quran riwayat Warash dia lain sikit. Habis. Huruf hijaiyah yang tidak menerima ataupun tidak dimasuki nuqat i'jam, huruf yang tak ada titik, dinamakan huruf muhmalah. Huruf muhmalah ada 14. Kalau huruf yang mu'jamah tadi ada berapa? Atas tadi ada 15, maka huruf muhmalah ada 14. Jadi semua ada 29 ya. Huruf muhmalah ada 14. Apa dia? Yang tak ada titik, alif, ha, dal, ra, sin, sad, ta, ain, kaf, lam, mim, waw, ha, hamzah. Ni semua huruf-huruf yang tak ada yang tiada nuqat i'jam, yang tak ada titik. Dalam Al-Quran ada 7 kalimah yang terdiri daripada huruf muhmalah secara berturut-turut, iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Ini pun boleh dijadikan apa? Dijadikan macam kuis lah. Kita tanya kepada pelajar-pelajar tahfiz ke, kepada anak-anak kita ke, kita buat soalan. Dalam Al-Quran, berikan ayat yang tidak ada titik, yang tiada nuqat i'jam, yang tiada titik pada huruf. Jadi masing-masing cari kat mana ya ayat yang tak ada titik tu, huruf-huruf tak ada titik. Ni dia. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa. 7 kalimah ni lah. Kalimah yang berturut-turut. Bukan ayat dia, kalimah yang berturut-turut yang tiada titik. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Okey, sekejap Perhatian. Hamzah. Ni huruf hamzah ini termasuk dalam kumpulan huruf muhmalah, iaitu huruf yang tidak menerima nuqat i'jam. Namun begitu, pada hakikatnya syura ni sirah ni rupanya. Surah ni gambar ataupun rupalah. Huruf hamzah datang pada zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu selepas adanya nuqat i'jam. Maknanya
Ni bentuk hamzah kotak ni dia muncul, maknanya dilukis pada zaman kerajaan Abbasiyah. Selepas dah adanya nukot i'jam, titik-titik tu. Sebelum itu hamzah ditulis macam ni lah. Ditulis dalam beberapa keadaan. Jika hamzah berada di awal kalimah, maka ditulis rupa alif, melainkan dalam beberapa keadaan tertentu. Jadi hamzah ni dulu kalau dia berada di awal, dia letak alif je. Okey. Jika hamzah berada di tengah atau di hujung kalimah, maka baginya beberapa keadaan, bergantung kepada barisnya dan huruf sebelumnya. Secara ringkasnya seperti berikut. Okey, tengok apa dia. Kadang-kadang hamzah ditulis dengan rupa alif. Kadang-kadang hamzah ditulis dengan rupa waw. Kadang-kadang hamzah ditulis dengan rupa ya. Kadang-kadang hamzah ditulis bersendirian, iaitu tidak ada surah, rupa baginya. Pada peringkat awal, tidak ada pada tulisan, hanya ada pada bacaan. Pada tulisan tak nampak hamzah tu. Jadi sebab tu kita tengok Quran kita, ada hamzah yang berada di atas waw, ada hamzah yang berada di atas ya, ada hamzah yang berada di atas alif. Asalnya dulu nak cerita, hamzah tak tulis pun atas alif, tak ada tulis pun hamzah atas waw, tak ada tulis pun hamzah atas ya. Maka dia tuliskan itu pada zaman Abbasiyah untuk pembaca-pembaca dapat membunyikan huruf-huruf itu dengan bunyi hamzah, bukan bunyi waw, bukan bunyi ya. Okey. Jadi perbincangan mengenai penulisan hamzah ni luas, panjang lagi. Sila rujuk kitab-kitab muktabar yang berkaitan dengannya, seperti Samir At-Talibin fi Rasm wa Dhabtul Kitab Al-Mubin karangan Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba. Jika mahu mengetahuinya secara ringkas, maka boleh lihat buku panduan penulisan Al-Quran Nizam Osmani, riwayat Hafs Al-Asim, susunan Abu Mardiyah. Abu Mardiyah yang susun kitab kita ni lah. Okey, perhatian yang kedua. Setengah ulama' menyebut bahawa nukat ada beberapa jenis bagi selain daripada apa yang telah dibincangkan sebelum ini. Berikut adalah huraian ringkas nukat tersebut. Nukat ibtida', iaitu nukat titik, tanda-tanda yang diletakkan di atas hamzah, di atas hamzah wasal, bagi menentukan sama ada hamzah wasal tersebut maftuhah ataupun maksurah ataupun madmumah. Ni tanda-tanda hamzah wasal ni bentuknya lain pula. Itu pun adalah bentuk yang ditambah, asalnya tak ada juga. Kemudian ada nukat ismam, iaitu nukat bagi menggantikan dua baris, iaitu dhammah kasrah yang dibaca secara ismam, menggabungkan dua baris. Ini dalam masalah-masalah qiraat juga. Okey. Kemudian ada nukat imalah, jenis-jenis bacaan ismam ni yang bacaan dia muncungkan tu kan. Ismam kan dia ada bentuk diamond. Itu titik, tanda-tanda itulah tanda-tanda diamond. Kemudian ada nukat imalah. Imalah ni pun sama juga, ada bentuk diamond tak silap saya, iaitu nukat yang diletakkan di bawah huruf yang diimalahkan, sama ada imalah sughra atau imalah kubra, sebagai ganti baris fathah. Ni pun sama juga, simbol-simbol lah. Ada nukat tashil. Nukat tashil ni yang bulat hitam tu, yang berada diletakkan tempat hamzah bagi menunjukkan bahawa hamzah tersebut dibaca secara tashil. Kita boleh tengok nanti kan kalimah yang ada bacaan tashil, ada tanda bulat hitam. Okey. Ada nukat badal, iaitu nukat tanda titik yang diletakkan di tempat hamzah bagi menunjukkan hamzah tersebut dibaca secara ibdal. Ada nukat ikhtilas, iaitu nukat yang diletakkan di atas huruf bagi menunjukkan huruf tersebut dibaca secara ikhtilas. Ia juga dikenal sebagai nukat ikhfa. Nukat. Ini bacaan ikhtilas ni kita jarang amalkan. Dia adalah bunyi baris yang sepertiga, sikit sangat, macam tak dibunyikan pun. Kaedah bacaan kita
belum sampai lagi ke tahap tu lah. Tapi nak cerita sebenarnya ada tanda-tanda ikhtilas itu. Okey, ni dia pecahan nuqat. Apa tu nuqat? Ada dua, satu i'rab, satu i'jam. I'rab ni dia lebih kepada baris-baris, baris atas, bawah, tanda mati, sabdu. Nuqat i'jam ni dia ada dua. Ada yang huruf muhmalah, ada huruf mu'jamah. Huruf muhmalah tu ialah huruf yang tak ada titik. Huruf mu'jamah tu adalah huruf-huruf yang ada titik. Habis tentang nuqat, tentang titik-titik ni. InsyaAllah petang ni kita masuk bab yang baru, iaitu bab harakah baris. Okey tak semua? Tuan-tuan dengar je okey lah. Saya yang nak kena cerita ni. Okey, mudah-mudahan diberikan kefahaman, penjelasan dan juga ditambahkan ilmu berkaitan dengan Al-Quran kepada kita semua, insya-Allah. Ni nak cerita, kita cerita tentang huruf, kita cerita tentang titik-titik pada huruf. Lepas ni kita nak cerita tentang baris-baris pula. Jangan ingat kita dah tahu semua dah. Ada banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, mengenalkan kita dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Bila kita semakin mendalami ilmu Quran, maka akan semakin cinta kita terhadap Al-Quran, insya-Allah. Bila kita dah semakin cinta dengan Al-Quran, maknanya kita cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan membalas cinta kita, insya-Allah. Okey, setakat tu dulu untuk pagi ini. Kita jumpa nanti petang jam 2.15 petang, sekiranya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Saya minta ampun, minta maaf atas segala salah silap kurang saya. Semua yang lemah, yang silap itu daripada saya, yang baik-baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita jumpa lagi, insya-Allah, petang ini jam 2.15 petang bersama-sama dengan saya, insya-Allah, menyambung bab harakah ataupun baris. Terima kasih sekali lagi. Mohon ampun. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhir dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.